kasih dan salam sejahtera kepada semua. Oke, selamat datang ke forum perbincangan kami yang bertajuk Strategi Pembelajaran Aktif untuk Pembelajaran Berbesar. Oke, saya Rachel dan saya akan bertindak sebagai moderator bagi forum kita pada hari ini. Oke, pada hari ini kita akan bincangkan satu topik penting dalam bidang pendidikan, yaitu pembelajaran aktif, serta bagaimana strategi ini dapat meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran. Oke, seterusnya dalam kaidah pengajaran tradisional, murid biasanya hanya menerima maklumat daripada guru melalui penerangan dan kuliah. Namun, pembelajaran aktif memperkenalkan pendekatan yang berbeza dengan melibatkan murid secara langsung melalui aktiviti perbincangan, penyelesaian masalah, kerja berkumpulan, dan pengalaman praktikal. Pembelajaran aktif penting kerana ia membantu murid membina kemahiran seperti kemahiran berfikir kritis, komunikasi, kreativiti, dan kerjasama. Topik ini juga ada berkaitan dengan Mahkamah Pembangunan 44 ataupun SDG 4, pendidikan berkualiti, yang menekankan pendidikan yang inklusif dan peluang pembelajaran yang berkesan untuk semua pelajar. Oke, pada hari ini kita mempunyai 5 orang ahli panel yang akan berkongsi pandangan berkaitan strategi pembelajaran. Oke, panel yang pertama, Sylvia akan menerangkan konsep pembelajaran aktif serta perbezaan dengan pembelajaran tradisional serta ciri-cirinya. Yang kedua, kita ada Erna Paliana akan menerangkan teknik-teknik pembelajaran aktif yang boleh digunakan dalam bilik kerja. Seterusnya kita ada panel yang ketiga, Patricia akan membincangkan manfaat pembelajaran aktif kepada murid dan guru. Seterusnya kita ada panel yang keempat, Susan akan berkongsi contoh penggunaan pembelajaran aktif dalam pelbagai mata pelajaran. Akhir sekali kita ada panel yang kelima, Madeline akan menerangkan cabaran serta penyelesaian dalam melaksanakan pembelajaran aktif. Tanpa melengahkan masa, mari kita melakukan forum kita. Silakan panel yang pertama, Sylvia. Terima kasih moderator. Pada bagian ini saya akan menerangkan tentang pengenalan kepada active learning atau pembelajaran aktif, termasuk maksud, ciri-ciri utama serta perbedaannya dengan pendekatan pembelajaran tradisional. Pertama sekali, active learning ini merupakan satu pendekatan pengajaran di mana ia menekankan penglibatan aktif murid di dalam bilik kerja ataupun semasa proses pembelajaran. Dalam proses pendekatan ini, murid bukan hanya menerima maklumat daripada guru, tetapi mereka turut terlibat secara langsung melalui aktiviti yang memerlukan mereka berfikir, berbincang, menyelesaikan masalah, membuat keputusan, dan berkongsi idea bersama-sama dengan ahli kumpulan mereka. Jika kita lihat dalam konteks pendidikan dahulu, kebanyakan proses pembelajaran ini dia lebih berfokus kepada guru atau dikenali sebagai teacher-centered learning. Di dalam kaidah ini, guru menjadi sumber utama ilmu, manakala murid mereka lebih banyak kepada mendengar penerangan, menghafal fakta, dan mencatat nota saja. Walaupun kaidah ini masih mempunyai kepentingan dalam situasi tertentu dan masih digunakan dalam proses pembelajaran pada masa kini, pendekatan ini kadang-kala menyebabkan murid kurang peluang untuk menerapkan ide sendiri dan mengembangkan kemahiran berfikir mereka secara kritis. Berbeda dengan pembelajaran tradisional, active learning ini dia menggunakan pendekatan yang lebih berpusatkan murid atau student-centered learning. Murid tersebut diberi peluang untuk mengambil bahagian secara aktif dalam pembelajaran mereka sendiri. Manakala guru pula, mereka bukan hanya sebagai penyampai maklumat tetapi bertindak sebagai pembimbing atau facilitator yang membantu murid dalam memahami konsep dan mengaplikasikan pengetahuan dalam situasi sebenar. Antara ciri utama active learning ialah penglibatan murid secara aktif, pembelajaran secara kerjasama, dan aktiviti yang melibatkan murid harus berpikir
berpikiran arah tinggi. Sebagai contoh, apabila guru memberikan satu masalah kepada murid untuk diselesaikan secara berkumpulan, murid tersebut perlu berbincang, bertukar pendapat, menilai ide rakan dan mencari penyelesaian yang terbaik. Proses ini membantu murid membina kepahaman yang lebih mendalam berbanding hanya menghafal jawaban dan menyalin nota saja. Selain daripada itu, active learning ini juga melibatkan berbagai strategi seperti perbincangan kumpulan, pembelajaran berasaskan masalah, pembelajaran berasaskan projek, pembelajaran rakan sebaya, simulasi dan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Strategi-strategi ini dia memberi peluang kepada murid dengan berbagai gaya pembelajaran untuk terlibat dalam setiap aktiviti kelas yang dijalankan oleh guru. Sebagai contoh, dalam subjek bahasa Melayu, guru boleh menggunakan aktiviti perbincangan tentang isu semasa yang sedang berlaku di mana para murid mereka perlu memberikan pendapat dan menyokong ujar mereka sendiri. Manakala dalam subjek sains pula, para murid mereka boleh menjalankan eksperimen tersebut secara berkumpulan untuk mereka memahami sesuatu konsep melalui pengalaman sebenar. Melalui aktiviti ini, ia akan menunjukkan bahwa pembelajaran aktif boleh diaplikasikan dalam berbagai bidang, bukan hanya terkait kepada satu subjek saja. Salah satu perkara penting dalam active learning ialah murid membina pengetahuan melalui pengalaman mereka sendiri. Jadi apabila murid terlibat secara aktif, mereka akan lebih mudah ingat sesuatu konsep kerana mereka bukan saja mendengar penerangan tetapi turut mengalami proses mencari, mencoba dan memahami maklumat tersebut. Pendekatan ini juga selaras dengan keperluan pendidikan abad ke-21 yang menekankan kemahiran seperti komunikasi, kolaborasi, kreativiti dan pemikiran kritis. Pada masa kini, murid perlu mempunyai lebih daripada sekadar pengetahuan akademik. Murid juga mereka perlu mampu bekerja sama, menyelesaikan masalah dan menggunakan pengetahuan mereka di dalam kehidupan yang sebenar. Selain itu, pembelajaran aktif ini juga turut menyokong maklumat Sustainable Development Goal 4 atau lebih dikenali sebagai SDG 4, yaitu memastikan pendidikan berkualiti dan inklusif untuk semua. Melalui active learning, setiap murid mereka diberikan peluang untuk mengambil bahagian dalam pembelajaran mengikut kemampuan masing-masing. Murid yang mungkin kurang keyakinan dalam pembelajaran tradisional juga boleh menunjukkan kebolehan mereka melalui aktiviti kumpulan, perbincangan atau projek. Sebagai kesimpulan, active learning ini ia adalah satu pendekatan di mana ia mengubah peranan murid daripada hanya sekadar menjadi penerima maklumat kepada individu yang aktif, menerapkan dan membina pengetahuan sendiri. Pendekatan ini juga membantu menghasilkan pembelajaran yang lebih bermakna kerana murid bukan sahaja memahami isi pembelajaran tetapi membangunkan kemahiran penting untuk mereka menghadapi cabaran di masa hadapan. Sekian daripada saya untuk pengenalan tentang active learning. Saya serahkan semula kepada moderator untuk meneruskan perbincangan tentang strategi-strategi pembelajaran aktif yang boleh digunakan dalam pengajaran yang berkesan. Terima kasih. Terima kasih Sylvia atas penerangan tentang konsep pembelajaran aktif. Seterusnya saya jemput panel kedua yaitu Erna Taliana untuk menerangkan teknik-teknik pembelajaran aktif yang boleh digunakan dalam belajar. Silakan. Oke, terima kasih moderator. Terdapat beberapa teknik pembelajaran aktif yang boleh digunakan oleh guru untuk memastikan pelajar ini terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran. Antara teknik tersebut ialah perbincangan dalam kumpulan. Dalam teknik ini, pelajar dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil untuk mereka membincangkan sesuatu topik atau soalan yang diberi oleh guru tersebutlah. Lepas itu, setiap pelajar boleh berkongsi pendapat, mendengar pandangan rakan, dan juga menghasilkan jawaban bersama-sama.
Sebagai contohnya, dalam mata pelajaran bahasa Melayu, guru boleh meminta pelajar membincangkan kebaikan dan juga keburukan. Contohnya dalam penggunaan media sosial dalam kalangan pelajar. Jadi setiap kali kumpulan boleh memberikan pendapat berdasarkan pengetahuan dan juga pengalaman mereka di sana. Selepas mereka selesai berbincang, setiap kumpulan akan wakil membentangkan hasil perbincangan di hadapan kelas. Jadi teknik ini membantu pelajar meningkatkan kemahiran komunikasi, kerjasama mereka dan juga meningkatkan keyakinan diri pelajar. Teknik yang kedua ialah pembelajaran berasaskan masalah. Melalui teknik ini, guru boleh memberikan satu masalah yang berkaitan dengan kehidupan sebenarnya. Dengan pelajar perlu mengenal pasti masalah, mencari maklumat. Dorang juga boleh membincangkan punca masalah dan juga mencadangkan penyelesaian yang sesuai. Sebagai contoh dalam mata pelajaran sains lang. Di sini, guru boleh memberikan masalah tentang contohnya dalam penggunaan plastik yang berlebihan di kawasan sekolah, macam bersepa-sepa begitu. Pelajar perlu mengenal pasti kesannya terhadap alam sekitar dan juga mereka mencadangkan beberapa penyelesaian. Antaranya ialah mereka macam bawa bekas makanan sendiri, menghadiri atau mengikut kampanye kebersihan di kawasan sekolah. Teknik ini sangat membantu pelajar dalam meningkatkan kemahiran berpikir secara kritis dan juga mereka menyelesaikan masalah mereka. Teknik yang ketiga ialah pikir berpasangan dan juga berkongsi. Teknik ini dijalankan melalui 3 peringkat. Yang pertama, belajar berpikir secara individu tentang soalan yang diberikan. Selepas itu, yang kedua, mereka berbincang dengan seorang rakan. Yang ketiga, mereka berkongsi jawaban dan seluruh kelas. Sebagai contoh dalam mata pelajaran sejarah, guru di sini boleh bertanya macam mengapakah kemerdekaan penting kepada sebuah negara. Baru itu pelajar akan diberikan masa untuk memikirkan jawaban sendiri. Kemudian mereka berbincang dengan pasangan tentang kepentingan kemerdekaan dari segi keamanan, ketadbiran, dan juga identiti negara. Selepas itu, beberapa pasangan boleh berkongsi hasil perbincangan mereka. Teknik ini sangatlah membantu pelajar yang sangat malu atau kurang yakin semasa membuat perbincangan dengan rekan kelas, ataupun supaya ada keyakinan mereka untuk membentang tugasan mereka di hadapan kelas untuk hasil kerja mereka. Teknik yang keempat ialah pengajaran rekan sebaya. Dalam teknik ini, pelajar yang memahami sesuatu topik akan membantu menerangkan kepada rekan yang masih kurang memahami dalam subjek-subjek yang tertentu. Penerangan daripada rekan kadangkala lebih mudah dipaham. Sebagai contoh dalam mata pelajaran matematik, seorang pelajar boleh menerangkan langkah penyelesaian soalan pecahan kepada ahli kumpulannya. Pelajar tersebut boleh menunjukkan cara mencari penyebutan yang sama, menjalankan pengiraan, dan juga menyimak jawaban bersama-sama. Teknik ini sangat membantu pelajar yang menerapkan mengukuhkan pemahamannya, manakala pelajar lain juga dapat bantuan daripada rekan mereka. Kesimpulannya, perbincangan kumpulan, pembelajaran berasaskan masalah, pikir berpasangan dan berkongsi serta pengajaran rekan sebaya merupakan teknik pembelajaran efektif yang boleh menjadikan proses pembelajaran lebih menarik dan juga lebih berkesan. Teknik-teknik ini juga memberikan peluang kepada pelajar untuk berkongsi ide, bekerja sama, menyelesaikan masalah dan juga mengambil bahagian secara aktif dalam pembelajaran mereka. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih Erna Taliana atas pengisian tersebut. Oke, seterusnya kita menjemput panel yang ketiga, yaitu Patricia untuk menerangkan manfaat pembelajaran aktif. Silakan. Terima kasih kepada moderator. Strategi pembelajaran aktif memberikan banyak manfaat kepada murid, terutamanya dari segi penglibatan dalam kelas dan kemahiran berpikir secara kritis. Pembelajaran aktif ini dapat meningkatkan penglibatan murid. Murid tidak hanya mendengar penerangan guru, tetapi mereka turut terlibat dalam berbagai aktiviti
seperti perbincangan kumpulan, pembelajaran berasaskan masalah atau lebih dikenali sebagai problem-based learning, kuis, pembentangan, dan project. Sebagai contoh, dalam pembelajaran bahasa Melayu, guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan untuk membincangkan isu seperti penggunaan media sosial dalam kalangan remaja. Setiap kumpulan diorang akan berkongsi pendapat dan membentangkan hasil perbincangan di hadapan kelas. Aktiviti ini membantu murid menjadi lebih yakin untuk bercakap, meningkatkan kemahiran komunikasi, serta menggalakkan mereka menghormati pandangan rekan. Apabila murid terlibat secara aktif di dalam kelas, mereka menjadi lebih berminat untuk belajar, lebih fokus semasa berada di dalam kelas, dan lebih berani memberikan pendapat mereka. Ini menjadikan suasana pembelajaran lebih menyeronokkan berbanding kaidah pembelajaran tradisional yang hanya berpusatkan guru. Seterusnya, pembelajaran aktif juga meningkatkan kemahiran berpikir secara kritis. Contohnya, apabila guru memberikan situasi atau masalah untuk diselesaikan, murid ini dia perlu menganalisis maklumat, berbincang dengan rekan, dan mencari penyelesaian yang sesuai. Proses ini dapat melatih murid membuat keputusan, memberikan alasan yang kukuh, serta melihat sesuatu isu daripada berbagai sudut. Kemahiran ini sangat penting karena ia bukan sahaja membantu murid dalam pelajaran, malah ianya juga berguna dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, ianya juga meningkatkan kemahiran komunikasi dan kerjasama di antara murid. Pembelajaran aktif ini juga dia menggalakkan murid bekerja sama dalam kumpulan. Mereka belajar berkongsi ide, mendengar pandangan orang lain, dan menyelesaikan tugasan bersama-sama. Secara tidak langsung, kemahiran komunikasi, kepimpinan, dan kerja berpasukan dapat dipupuk. Strategi pembelajaran aktif ini juga turut menyokong matlamat pembangunan Mampan 4 atau lebih dikenali sebagai SDG 4, karena ia memberi peluang kepada semua murid untuk terlibat dalam proses pembelajaran tanpa mengira tahap kebolehan mereka. Pendekatan ini mewujudkan pembelajaran yang lebih inklusif, meningkatkan kualitas pendidikan, serta membantu murid membina kemahiran yang diperlukan untuk pembelajaran sepanjang hayat. Sebagai kesimpulan, pembelajaran aktif bukan sahaja meningkatkan penglibatan murid di dalam kelas, malah membantu mereka membina kemahiran berpikir secara kritis, berkomunikasi, dan bekerja sama. Oleh itu, strategi ini wajar diamalkan oleh guru bagi mewujudkan pembelajaran yang lebih berkesan dan berkualitas. Sekian daripada saya, terima kasih. Terima kasih Patricia atas penerangan tentang manfaat pembelajaran aktif. Jelaslah bahwa pembelajaran aktif bukan sahaja membantu meningkatkan kefahaman murid, tetapi juga membina kemahiran penting seperti komunikasi, pemikiran kritis, dan kerjasama. Oke, seterusnya saya jemput panel yang keempat, yaitu Susan, untuk menerangkan bagaimana pembelajaran aktif boleh diaplikasikan dalam bidik kerja. Silakan. Terima kasih moderator. Oke, seterusnya saya akan membentangkan yaitu aplikasi di dalam kelas. Contoh dalam subjek yang berbeza, pembelajaran aktif ini dia boleh digunakan dalam berbagai subjek. Konsepnya sama, cuma aktiviti yang berbeza mengikut subjek. Pertama, dalam bahasa Melayu, guru boleh membuat perbincangan berkumpulan tentang isu semasa. Contohnya, murid berbincang tentang isu bully atau pencemaran alam. Selain itu, murid juga boleh membuat pembentangan. Ini dapat membantu meningkatkan kemahiran bertutur dan menulis mereka. Kedua, dalam subjek sains, kita boleh buat eksperimen secara berkumpulan. Murid dapat eksperimen kecil di makmal, dan pembelajaran menjadi aktif sebab mereka sendiri yang mencoba.
dan mereka memerhati dan membuat kesimpulan. Guru juga boleh guna kuis atau simulasi di dalam kelas. Ketiga, dalam subjek matematik pula, kita gunakan aktiviti penyelesaian masalah. Daripada guru terus bagi formula, murid diberi masalah dan mereka cari jalan penyelesaian dalam secara berkumpulan. Ini melatih kemahiran berpikir secara kritis. Yang keempat, dalam subjek sejarah, kita boleh gunakan kaedah laporan watak. Contohnya, murid berlakon sebagai tokoh sejarah seperti Tunku Abdul Rahman. Ini menjadikan subjek sejarah lebih menarik dan murid lebih mudah paham tentang subjek tersebut. Jadi, kesimpulannya, pembelajaran aktif ini sangat fleksibel. Ia boleh digunakan dalam mana-mana subjek saja. Oke, untuk peranan guru pula dalam kelas itu, apa peranan guru dalam pembelajaran aktif? Yang pertama, guru sebagai fasilitator. Guru bukan lagi sekadar pemberi maklumat di dalam kelas. Guru dia membimbing murid, memberi soalan dan membantu murid apabila murid menghadapi masalah. Yang kedua, guru menjadi perancang. Guru perlu merancang aktiviti yang sesuai dengan objektif dan masalah. Aktiviti mestilah jelas dan ada tujuannya. Yang ketiga, guru yang menjadi pemantau dan pemberi maklumat balas. Guru dia perlu pantau kumpulan, dia beri maklumat balas dan betulkan kesilapan murid di sini. Yang keempat pula contoh teladan. Guru sebagai teladan kepada murid. Guru perlu tunjukkan semangat, kreatif dan galakkan murid untuk berani mencoba. Akhir sekali dari saya ingin mengkaitkannya dengan SDG 4, pendidikan berkualitas. Pembelajaran aktif menyokong SDG 4 karena ia menggalakkan pendidikan ini yang inklusif dan berkualitas. Bagaimana? Karena pembelajaran aktif memberi peluang kepada yang sama rata kepada semua murid yang terlibat. Murid lemah dan murid pandai sama-sama boleh menyumbang kepada akademik. Ia juga membantu murid membina kemahiran abad ke-21 seperti berpikir kritis dan kerjasama. Jadi dengan menggunakan pembelajaran aktif ini, kita membantu mencapai pendidikan berkualitas untuk semua. Kesimpulannya, aplikasi pembelajaran aktif di dalam kelas memerlukan guru menggunakan berbagai strategi mengikut subjek. Dan guru perlu memainkan berbagai peranan di dalam kelas. Ini menjadikan pembelajaran lebih bermakna. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Susan atas perkongsian tentang aplikasi pembelajaran aktif dalam bilik darjah. Oke, akhir sekali saya jemput panel yang kelima yaitu Madeline untuk menerangkan cabaran serta penyelesaian dalam melaksanakan pembelajaran aktif. Silakan. Selamat pagi dan terima kasih kepada moderator. Terdapat beberapa cabaran yang dihadapi oleh guru semasa melaksanakan pembelajaran aktif di dalam kelas. Cabaran-cabaran itu boleh menjelaskan keberkesanan pembelajaran sekiranya tidak ditangani dengan baik. Cabaran pertama ialah tekanan massa. Aktiviti pembelajaran aktif seperti perbincangan berkumpulan, pembelajaran berasaskan masalah, project-based learning. Ini memerlukan masa yang lebih panjang berbanding kaidah pengajaran tradisional. Guru perlu memberikan penerangan, memberi pelajar kepada kumpulan, memantau perbincangan, memberi maklum balas dan membuat rumusan pada akhir pembelajaran. Sebagai contoh, dalam mata pelajaran sains, guru mungkin ingin menjalankan aktiviti pembelajaran berasaskan masalah berkaitan
pencemaran alam sekitar. Namun, disebabkan masa yang terhad, pelajar mungkin tidak sempat membincangkan masalah secara mendalam atau membincangkan hasil perbincangan mereka. Cabaran kedua ialah saiz kelas yang besar. Kebanyakan sekolah atau institusi pengajian tinggi, seorang guru mungkin mengajar antara 30 hingga 50 orang pelajar dalam satu kelas. Keadaan ini menyukarkan guru untuk memantau setiap kumpulan dan memastikan semua pelajar mengambil alih dalam secara aktif. Ada pelajar yang aktif memberikan ide, tetapi ada juga yang hanya bergantung kepada rekan lain tanpa menyumbang kepada tulusan kumpulan. Cabaran ketiga ialah pelajar yang pasif atau kurang yakin. Tidak semua pelajar berani menyuarakan pendapat di hadapan rekan-rekan mereka. Ada yang takut melakukan kesilapan atau kurang yakin dengan jawaban yang diberikan. Keadaan ini menyebabkan mereka kurang terlibat dalam aktiviti pembelajaran aktif. Selain itu, terdapat juga cabaran dari segi kekurangan seperti kemudahan dan latihan guru. Tidak semua sekolah mempunyai akses kepada teknologi seperti komputer dan internet. Pada masa yang sama, ada guru yang masih kurang mahir menggunakan strategi pembelajaran aktif karena kurang menghadiri kursus atau latihan berkaitan. Akibatnya, mereka lebih cenderung menggunakan kaidah pengajaran tradisional yang dianggap lebih mudah dan cepat. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa penyelesaian yang boleh membantu mengatasi cabaran-cabaran tersebut. Pertama, guru boleh merancang pengajaran dengan teliti. Guru boleh memilih aktiviti pembelajaran aktif yang sesuai dengan tempo masa yang diperuntukkan. Contohnya, aktiviti seperti think, pair, share atau perbincangan kumpulan kecil boleh dijalankan dalam masa yang singkat. Kedua, guru perlu memberi arahan yang jelas sebelum aktiviti dimulakan. Pelajar perlu memahami objektif, langkah-langkah aktiviti, dan hasil pembelajaran yang diharapkan. Arahan yang jelas dapat mengelakkan kekeliruan dan menjadikan aktiviti lebih teratur. Ketiga, guru boleh membagikan pelajar kepada kumpulan kecil. Dalam kumpulan kecil, setiap pelajar mempunyai peluang untuk menyumbang ide dan mengambil bahagian secara aktif. Selain itu, penggunaan teknologi pendidikan juga dapat membantu menjadikan pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Guru boleh menggunakan aplikasi seperti Padlet dan Google Classroom untuk menjalankan kuis dan perbincangan tugasan secara dalam talian. Akhir sekali, pihak sekolah dan institusi pendidikan perlu menyediakan latihan dan pembangunan profesional kepada guru. Sebagai kesimpulan, melalui kursus, bengkel dan sesi perkongsian amalan terbaik, bengkel dan sesi perkongsian ini dapat meningkatkan pengetahuan serta kemahiran mereka dalam melaksanakan pembelajaran aktif dengan lebih berkesan. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih kepada semua panel-panel yang telah berkongsi pandangan dan ide yang sangat bermanfaat. Sebelum kita menamatkan forum ini, saya ingin membuat kesimpulan berdasarkan perbincangan kita pada hari ini. Pembelajaran aktif merupakan pendekatan pengajaran yang berpusat murid dan menggalakkan penglibatan aktif dalam proses pembelajaran. Melalui strategi seperti perbincangan kumpulan, pembelajaran berasaskan masalah, pembelajaran berasaskan proyek, dan aktiviti main peranan, murid dapat meningkatkan kemahiran seperti pemikiran kritis, komunikasi, kreativiti, dan kerjasama.
Walaupun terdapat beberapa cabaran dalam melaksanakan pembelajaran aktif seperti kekangan massa, size kelas yang besar, dan tahap keyakinan murid, cabaran tersebut boleh diatasi melalui perancangan yang baik, latihan guru, dan penggunaan strategi yang sesuai. Yang paling penting, pembelajaran aktif menyokong SDG 4, pendidikan berkualitas, dengan menyediakan peluang pembelajaran yang inklusif, bermakna, dan berkesan untuk semua murid. Oke, sekian sahaja forum perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua panel dan para pendengar. Salam sejahtera, terima kasih.